Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan pemilik pencipta sekalian alam. Dialah Allah yang telah menjadikan segala yang wujud, dan dialah Allah satu-satunya Tuhan yang berhak untuk disujud. Tidak ada Tuhan yang berkuasa mencipta melainkan Dia. Tidak ada Tuhan yang memberikan manfaat atau mudarat melainkan Dia. Dialah Allah satu-satunya yang wajib kita sembah dan tidak boleh dipersekutukan dengan sesuatu pun. Selawat serta salam atas Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan utusan Allah kepada sekalian alam, yang menjadi contoh dan teladan buat kita sebagai umat baginda, yang kita harapkan syafaat dari baginda setelah dari izin Tuhannya pada hari kiamat. Dan kita berdoa agar Allah Subhanahu wa taala menempatkan kita bersama dengan baginda di dalam syurga yang kekal abadi di alam akhirat sana. Juga selawat ke atas keluarga baginda dan para sahabatnya serta para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, maka kehidupan kita ni sebenarnya dalam rangka untuk mengikuti jalan yang telah ditunjukkan oleh utusan Allah kepada kita. Walau macam mana pun kehidupan kita dari segi susah atau payah, dari sudut darjat atau pangkat, dari sudut tempat atau bangsa, tak kisahlah kita ni siapa. Tapi matlamat dari kehidupan ini adalah untuk kita menepati kehendak yang Allah Azza wa Jalla ciptakan kita kerananya, dan untuk kita menepati teladan yang telah ditunjukkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Terutamanya dalam sifat perhambaan kita kepada Allah, dan begitu juga dengan hubungan kita terhadap dunia yang kita diami. Kerana seorang mukmin matlamat dia adalah menuju syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan dunia yang dia diami ini adalah persinggahan yang sementara yang akan dia tinggalkan buat selama-lamanya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innama mathali wa mathalud dunya كمثل رجل قال في ظل شجرة ثم راح وتركها." Sesungguhnya perumpamaanku, kata Nabi, dengan dunia, innama mathali wa mathalud dunya, perumpamaanku dengan dunia adalah seperti seorang lelaki yang bermusafir dan singgah berteduh di bawah satu pokok. Qala, dia pun tidur sekejap, qailulah. Qala di sini qailulah. Qailulah ni tidur sebentar di waktu siang. Berapa minit kita tidur? Mungkin dipanggil apa? Nap. Power nap. Sekejap saja dia tidur. Qala ni qailulah tu power nap. Dia tidur sekejap. Qailulah. Qailulah sekejap di bawah pokok tersebut. Kemudian bila dia bangkit, dia dapat recharge balik, dia pun pergi meninggalkan pokok tersebut buat selama-lamanya. Maka sebenarnya kehidupan kita ini hanyalah sementara dan bersifat qailulah. Dan kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, "Lau kanatid dunya ta'dilu 'indallahi janaha ba'udah ma saqa kafiran minha syarbata ma." Atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah dunia ini nilainya di sisi Allah sebanding dan setanding dengan sebelah sayap nyamuk.
nescaya Allah tidak akan beri dia minum kepada orang kafir walaupun seteguk air. Kalaulah dunia ni nilainya di sisi Allah sebanding dengan sebelah sayap nyamuk, nescaya Allah tidak akan beri minum kepada orang kafir yang ingkar kepadanya walaupun sekadar seteguk air. Tetapi realiti yang kita tengok, orang kafir dapat banyak daripada dunia. Ambillah sebanyak mana yang dia nak. Kerana apa? Kerana Allah, kebaikan di sisi Allah bukan pada dunia. Kebaikan di sisi Allah adalah pada akhirat. Kerana disebut dalam satu hadis, lamanadilu ahlil jannah, lamanadilu ahlil jannah khairun minad dunya wa ma fiha. Sehelai sapu tangan ahli syurga, sapu tangan ahli syurga, sehelai sapu tangan ahli syurga, khairun minad dunya wa ma fiha, adalah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dan Nabi SAW juga sebut dalam hadis yang lain, la mawdi'u sawti ahadukum fil jannah khairun minad dunya wa ma fiha. Tempat letak cemeti. Cemeti ini kalau orang dulu dia naik kuda atau naik unta, dia akan bawa satu cemeti pendek macam tongkat fleksibel, kan, untuk dia pukul belakang kuda atau belakang unta supaya nak suruh laju dan sebagainya. Benda tu lebih kurang dalam 2 hasta. Okey, kita panggil cemeti lah bahasa dia. Bila dia balik ke rumah, dia akan sangkut letak cemeti tu depan pintu rumah dia sebagai tanda tuan rumah ada di rumah. Okey, dia le sangkut. Maka tempat sangkut tu dipanggil tempat letak cemeti. Bahasa kita ataupun gambaran kita pada zaman ini, tempat sangkut kunci. Betul tak? Sebab kita naik kereta tak bawa cemeti. Kita naik kereta, kita bawa kunci. Nah, walaupun kita sekarang ni pun dah kilas dah, tak ada pakai cucuk pun, tu tapi sekurang-kurangnya kena bawa juga remote dia tu. Tempat kita pun sangkut. Tempat itu berapa je nilai kita di dunia. Tapi kata Nabi SAW, tempat letak cemetinya ahli syurga di dalam syurga adalah lebih baik daripada dunia yang kita diami dan seisinya. Bayangkan betapa jauhnya nikmat syurga dengan nikmat dunia. Bahkan nikmat dunia tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah berikan kepada musuh yang dia murka pun Allah bagi. Sebab tu Allah Azza wa Jalla, dia akan bagi kepada orang beriman kebaikan akhirat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah Taala berkehendak kepadanya memberi kebaikan, Allah ajarkan dia tentang agamanya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga seandainya menginginkan kebaikan kepada seseorang, Allah akan uji dia sehingga dia naik darjatnya kepada kedudukan yang lebih tinggi dari sebelumnya. Sebab tu saudara-saudara kita diuji oleh Allah. Ada yang diuji dengan gempa di Syria dan Turki. Ada yang diuji dengan peperangan. Ada diuji dengan musibah. Ada diuji dengan kefakiran. Ada diuji dengan kehilangan ahli keluarga. Allah Subhanahu wa taala sebut betul? Wala nabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyirus sabirin. Kami akan uji kamu bi syai'in minal khawf, dengan sesuatu dari ketakutan, wal ju', kelaparan, wa naqsin minal amwal, kekurangan harta, wal kehilangan nyawa, wath thamarat, dan juga kerosakan hasil muka bumi. Kami akan uji kamu. Harta hilang, keluarga hilang, hasil-hasil tanaman hilang, kemudian lapar, kemudian kesusahan. Lalu Allah Ta'ala kata, setelah ujian itu, wabasyiris sabirin,
Berilah khabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Semalam saya jumpa dengan, sudah 2 hari lepas saya jumpa dengan seorang makcik. Dia jaga suami dia sakit 38 tahun. 38 tahun dia jaga suami dia sakit. Sehingga kawan-kawan dia kata, tahan ya kamu. Kalau orang lain, dia pun kata, Allah Ta'ala bagi rezeki tu kat kita macam tu. Tapi saya kata kepada dia, sesungguhnya hari akhirat nanti, orang yang kata macam tu akan cemburu dengan kita. Kerana sesungguhnya orang yang sihat akan cemburu dengan ahli ibtila. Orang yang diuji oleh Allah Azza wa Jalla di dunia, dia akan cemburu melihat ahli ibtila ni. Banyaknya pahala dia. Sedang kita yang senang, sedang kita yang orang panggil, bila waktu kita minta dengan Allah kenikmatan yang kurang. Bila waktu kita minta dengan Allah kesihatan yang lebih. Bila waktu kita minta kepada Allah kelapangan masa. Kadang-kadang Allah Ta'ala ni dia tak bagi kepada seseorang supaya pergantungan seseorang itu kepada Allah lebih daripada orang lain. Bila tak dapat dia minta, bila tak dapat dia minta. Sehingga ada waktu Allah tak kabulkan apa yang diminta oleh seorang hambanya kerana kebaikan dari doanya itu lebih baik untuknya daripada apa yang dia minta. Dia minta kepada Allah kesihatan, Allah tak bagi. Dia minta lagi, Allah Ta'ala tak bagi. Dia minta lagi, Allah tak bagi. Kenapa? Di sisi Allah, kebaikan dari doanya itu lebih baik daripada Allah bagi kepada dia apa yang dia minta. Sebab andai Allah kabulkan permintaan dia, dia sembuh dari sakitnya, lalu dia tidak lagi meminta kepada Allah, dan hilanglah kepadanya kebaikan yang utama. Wa basyiris sabirin. Sebab itu kita sebagai hamba kepada Allah Azza wa Jalla, dalam hidup kita ni, carilah kebaikan di sisi Allah. Apa yang Allah Ta'ala perintahkan kepada kita, maka itulah yang terbaik untuk kita. Apa yang Allah bagi kepada kita, itulah yang terbaik untuk kita. Kalau Allah bagi kesenangan, syukurilah, maka itu jadi kebaikan untuk kita. Dan kalau Allah bagi kesusahan, sabarilah, kerana itu juga kebaikan untuk kita. Nabi SAW bersabda, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair, wa laysa dhalika li'abdin illa al-mu'min, wa laysa dhalika syai' illa li-mu'min. In asabahu sarra syakar, fakana khairan lah, wa in asabathu darra sabar, fakana khairan lah, wa laysa dhalika illa limu'min. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, ajaibnya urusan seorang mukmin, kerana semua urusan hidupnya akan memberikan kebaikan kepadanya, dan perkara itu tidak berlaku melainkan kepada seorang mukmin. Nabi SAW jelaskan, sekiranya datang kepadanya kebaikan, kesenangan, dia syukuri nikmat tersebut, maka syukurnya itu menjadi kebaikan untuknya. Dan jika dia ditimpa dengan kesusahan, dia sabar, maka kesabaran itu baik untuknya, dan perkara itu tidak berlaku melainkan kepada orang mukmin. Sebab itu kita sebagai orang yang beriman kepada Allah, baik buruk semua datang dari Allah, senang susah semua datang dari Allah, kaya miskin semua datang dari Allah. Tapi setiap yang Allah berikan kepada kita, kita mesti gunakan dia untuk mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun keadaan kita, walau apapun sifat dan juga status kita, biarlah kita gunakan semua yang Allah bagi ini, tujuan dia mencari mardhatillah, mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan gunakan nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita untuk mencari ataupun untuk melakukan sesuatu yang menjadi kemurkaan Tuhan. Kerana sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala pernah dah sebut dalam Quran, thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kita semua akan ditanya oleh Allah di atas setiap nikmat yang kita kecapi. Mudah-mudahan Allah ampuni ketelanjuran kita dalam perkataan kita, perbuatan kita,
dan setiap perkara dalam kehidupan kita. Dan Allah Azza wa Jalla juga tidak menghitung kekurangan dan kesilapan kita, dan Allah hapuskan kesalahan-kesalahan itu dari catatan amalan kebaikan kita. Dan sebagai ganti, mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla mentaufikkan kita ke arah jalan kebaikan, sama ada dengan anggota kita, dengan lisan kita, dengan hati kita, dengan harta kita, dengan akhlak dan sifat perilaku kita, dan semua yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita. Mudah-mudahan dia menjadi asbab kepada kita untuk meraih syurga yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tu kan kita pernah sebut dalam satu hadis yang sahih riwayat Imam Al-Hakim tentang wanita tua dari Bani Israel. Seorang wanita tua Bani Israel. Saya dah ceritakan minggu lepas, ke belum lagi? Seorang wanita Bani Israel di mana Nabi SAW waktu satu hari dijemput oleh seorang badui. Badui itu layan Nabi sebagai tetamu dengan baik. Kemudian waktu Nabi nak balik, Nabi tanya kepada badui tersebut, mintalah apa yang kamu nak. Lalu bagi badui itu, dia kata, aku nak unta, aku nak lembu, aku nak kambing. Nabi bila dengar permintaan tersebut, Nabi kata kepada sahabat dia, tidakkah kamu nak belajar daripada wanita tua Bani Israel, seorang makcik dari Bani Israel? Sahabat tanya, siapa dia? Macam mana cerita dia? Kata Nabi SAW, ketika Nabi Musa alaihissalam bersama Bani Israel nak meninggalkan Mesir setelah mereka nak lari dari Fir'aun, dia lari waktu malam, kerana lari secara sembunyi-sembunyi. Tengah-tengah malam, tiba-tiba keadaan itu gelap gelita menyebabkan mereka sesat. Nabi Musa tanya, ada tak sesuatu yang kita tertinggal sehingga menyebabkan Allah tak bagi kita keluar dari Mesir? Kata di sebahagian daripada pendeta mereka, boleh jadi kerana wasiatnya Nabi Yusuf. Kerana wasiat Nabi Yusuf, andai Bani Israel nak keluar dari Mesir, mintalah dia dibawa bersama. Kerana Nabi Yusuf adalah Bani Israel yang pertama tinggal di Mesir, dan dialah yang bawa Nabi Yaqub dan keluarganya menetap di Mesir setelah Nabi Yusuf jadi menteri perbendaharaan Mesir pada waktu dulu. Jadi setelah Bani Israel, daripada zaman Nabi Yusuf dengan Nabi Musa tu jauh. Dulu Nabi Yusuf dan Bani Israel jawatan dia menteri. Setelah beberapa ketika waktu Nabi Musa diutus, Bani Israel dah jadi hamba abdi. Hamba abdi kepada Fir'aun. Lalu Nabi Musa nak bawa lagi Bani Israel daripada Mesir. Mereka kata mungkin kerana wasiatnya Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi Nabi Musa tanya, kalau macam tu di mana kuburnya Nabi Yusuf? Mereka kata tidak ada yang tahu melainkan seorang wanita tua. Nabi Yusuf dan pengikut dia pergilah jumpa dengan wanita tua Bani Israel ni. Dia kata, makcik, khabarnya makcik saja yang tahu mana kubur Nabi Yusuf. Kata makcik tu benar. Boleh tak makcik bagi tahu kepada kami di mana kuburnya Nabi Yusuf? Nabi Yusuf. Akhirnya Nabi Musa minta dengan makcik ni, boleh tak makcik bagi tahu kepada kami di mana tempat kedudukannya kubur Nabi Yusuf? Jawab makcik tersebut, boleh, tapi dengan syarat kamu bagi kepadaku apa yang aku minta. Nabi Musa tanya, apa permintaan makcik? Makcik tu jawab, aku nak berada di dalam syurga bersama dengan Nabi Musa. Nabi Musa rasa keberatan, kerana apa yang makcik tu minta sangat sedikit dan tak sebanding dengan apa yang dia nak bagi. Nabi Musa hanya tanya mana tempat kuburnya Nabi Yusuf. Tapi makcik itu minta syurga yang tinggi kedudukannya bersama dengan Nabi Musa. Jadi Nabi Musa rasa keberatan, sehingga Allah wahyukan kepada Nabi Musa, berilah kepada makcik itu apa yang dia minta. Lalu akhirnya Nabi Musa setuju, makcik aku setuju. Aku minta kepada Allah agar Allah bagi kedudukan kepada makcik di akhir dalam syurga nanti bersama dengan Nabi Musa, bersama dengan akulah. Akhir sekali makcik itu bagi tunjuk kubur tersebut kepada Nabi Musa, dan mereka pun galilah.
Sebelum gali tu dia kubur tu dah berada dalam macam ada takungan air. Mereka keringkan air tersebut, gali balik di situ dan kemudian menemui tubuhnya Nabi Yusuf. Jasad para nabi tidak hancur dimakan bumi. Mereka ambil dan kemudian setelah daripada itu, malam itu menjadi cerah dan mereka lari daripada Mesir. Dibawa mayat. Iya, ikut hadis itulah. Sahih Ustaz. Hadis tu sahih, riwayat Imam Al-Hakim. Wallah, dia bawa bersamanya, bawa keluar daripada itulah. Dia keluar. Hadis tu berhenti situ. Tak tahu. Lepas tu hadis tu berakhir di situ dan hadis tu diriwayat Imam Al-Hakim. Imam Al-Zahabi bersetuju dengan pentasihan Imam Al-Hakim dan Imam Al-Albani, Syekh Al-Albani meletakkannya dalam riwayat Al-Silsilah As-Sahihah. Jadi dari status hadis tu sahih. Jadi apa yang Nabi SAW sebut, pengajarannya kepada kita ialah walaupun amalan kita sedikit, mintalah syurga yang tertinggi. Walaupun amalan kita sikit, mintalah syurga yang tertinggi. Satu. Dan yang kedua, biarlah keutamaan kita dalam hidup ni sebagaimana Nabi SAW tegur sahabat-sahabat tadi. Badui itu dalam kepala dia unta, kambing, lembu. Biarlah dalam kehidupan kita ni, cita-cita kita senantiasa syurga. Apa pun kehidupan kita. Benar, kita ada cita-cita jangka pendek, kita ada cita-cita jangka panjang. Tapi biarlah cita-cita syurga itu menjadi tumpuan utama dalam kehidupan kita. Apa pun yang kita lakukan, kita berharap kepada syurga Allah. Boleh jadi dalam perjalanan kita menuju syurga, macam-macam Allah uji. Allah uji dengan kesenangan, Allah uji dengan kesusahan, Allah uji dengan kesihatan, Allah uji dengan kesakitan. Ustaz, Naam. tadi yang Nabi SAW cipta tu, Sallallahu alaihi wasallam. yang gembala tu, Iya. dia minta unta, kambing tu semua. Sebab apa ya? Lupa tak? Sebab dia, Nabi offer kat dia. Dia buat baik kepada Nabi sebagai tuan rumah. Nabi jadi tetamu dia. Jadi Nabi nak balas budi dia. Nabi tanyalah, kamu nak apa? Nabi nak minta dengan Allah ni. Jadi dia mintalah kambing, unta. Padahal waktu tu kalau dia minta syurga, nescaya Nabi akan bagi kepada dia syurga. Iyalah. Sebab itulah kita kadang-kadang ingat bisnes lebih daripada nikmat akhirat kan. Kita fikir, kadang-kadang kita ni mari waktu-waktu urusan dunia kita sangat-sangat menyelubungi perasaan kita. Sehingga kita pun pagi kita fikir dia, buka Quran pun nampak account bank. Nah, buka tu Quran, tengok ayat-ayat, 2 baris nampak ayat Quran. Lepas ayat ketiga tu dapat nombor. Kan? Kadang-kadang kita punya pemikiran tu diganggu. Sebab tu kita mintalah dengan Allah, Allahumma mla' qalbi hubbak wa hubba ila wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbik. Antara satu doa yang diajarlah, bukan doa ma'thur, tapi boleh untuk kita doakan. Ya Allah, penuhkan hatiku dengan rasa cinta kepadamu. Sekejap Ustaz. Doa tu diajar oleh Syekh Salih Al-Mughamisi. Bila orang tanya kepada dia tentang cinta terhadap wanita, ada orang tanya kepada dia, wahai Syekh, macam mana aku ni, bahasa mudah kat Piramli kata, ditimpa penyakit angau. Kan Piramli kata angau tu apa? Angau kan? Tahu kan angau kan? Bahasa orang kampung saya panggil mabuk air sejuk. Mabuk air sejuk. Minum air sejuk pun mabuk. Pasal apa? Angau. Dia dah terfikir kawan tu mabuk. Bukan mabuk arak ni, mabuk air sejuk. Pasal apa orang mabuk, orang panggil tidur tak lena, mandi tak basah. Tak. Yang tu dipanggil penyakit apa? Angau. Pasal apa? Sebab sesuatu itu telah memenuhi hatinya dengan cinta. Jadi orang tertanya, Syekh, macam mana aku nak rawat diriku daripada penyakit ishq, penyakit hati yang aku terlalu merindui sesuatu. Penyakit
Ishq, nama dia asyik. Asyik bahasa kita tu daripada kalimat bahasa Arab ishqun. Ain, shin, qaf. Asyik. Asyik ilahi. Kalau orang nama dulu, orang Arab dia kata asyik ilahi. Asyik tu makna perindu Tuhannya. Asyik tu orang yang merindui, asyik. Kita pun bahasa kita asyik. Asyik tu bila kita buat sesuatu tu, kita terlalu passion padanya. Itu nama dia asyik. Tapi orang kita ni bila dia tak sandarkan kepada asal, kita tak tahu nilai kalimah tersebut. Bahasa Arab asyik ni al-ishqu duduk di hati. Seseorang yang merindui sesuatu sehingga dia kata kehidupan dia terikat dengan orang tu. Seperti Laila dengan Majnun. Pergi ke mana-mana pun tengok dinding nampak Laila. Tengok selipar nampak Laila. Tengok baju nampak Laila. Semuanya Laila. Sehingga dia dikenali sebagai Majnun, orang gila. Kan? Lelaki tu dipanggil Majnun, gila. Dia gila kat siapa? Laila. Mabuk air sejuk tu. Dah, bukan mabuk arak, mabuk air sejuk. Minum air sejuk macam Ustaz tadi lah. Tapi bila lepas minum tu mabuk. Dia macam betul tak betul. Pasal apa? Pemikiran dia dah diselubungi dengan rasa rindu tu. Kalau merindui Allah dengan sifat macam tu tak apa. Duduk mana-mana ingat kepada Allah. Duduk mana-mana zikir subhanallah, alhamdulillah. Dia tak boleh nak bayang pasal dia tak ada, Allah tak ada dalam gambaran dia. Tapi hatinya merindui Allah sehingga dia menyebut Allah setiap waktu. Duduk sini Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Orang yang merindu Allah, dia tak ada gambaran baginya. Tapi hatinya boleh menyebut nama-nama Allah. Zikir sepenuh hati. Jadi kata Syekh, macam mana seorang tu nak merawat diri dari asyiknya dia terhadap dunia? Jawapan dia, hati ni seperti bekas. Sekiranya tidak diisi, dia tetap akan diisi dengan sesuatu. Maka seorang yang mencintai dunia, dia tidak ada boleh memulihkan dirinya dari kecintaan dunia sehingga dia memenuhkan hatinya dengan kecintaan kepada Allah. Kerana sifat hati itu seperti bekas, dia tidak boleh kosong. Seandainya dia kosong, akan ada yang datang mengisinya. Sama ada cinta dunia, cinta syaitan, cinta kemaksiatan, cinta ketaatan, cinta syurga. Hati itu sifatnya mencintai. Sekiranya dia tidak ada sesuatu yang mencintai, dia akan letak sesuatu sehingga dia boleh mencintai sesuatu. Sebab tu orang yang tidak ada passion dalam hidupnya ni orang gila. Orang yang waras, dia akan ada minat dia pada sesuatu. Kalau dia tidak menjadi hamba kepada Allah, dia akan jadi hamba kepada sesuatu yang lain selain Allah. Kalau dia tak minat baca Quran, dia akan jadi minat baca novel, dia akan minat benda lain. Kalau dia tak isi masa dia dengan ibadah, dia akan isi masa dia dengan sesuatu yang dimurkai oleh Allah. Ada orang dia duduk hari-hari dia duduk macam tu je. Duduk. Kata mu apa? Tak ada, aku duduk je. Tak. Mesti ada sesuatu yang menjadi minat dia. Dia minat masak, hidup dia masak je. Dia minat fashion, hidup dia fashion je. Dia minat kereta, hidup dia kereta je. Dia minat mancing, siang malam, pagi petang pancing je. Tak dapat ikan pun dia dah happy dah. Pegang pancing tu rasa dah seronok dah, feel dia. Mata dapat ikan ke? Tak dapat. Habis tu, inilah passion dia. Dia suka mancing. Betul tak? Pergi candak sotong. Saya bobok candak sotong. Sotong tak dapat. Balik rumah beli pasar juga. Nah, itu saya. Bukan orang lain. Jangan sebut orang lain, rugi kita. Kita sebut nama orang lain, kita kena minta maaf dengan dia. Kalau sempat jumpa, boleh minta maaf. Tak sempat jumpa, dia minta maaf dengan akhirat. Bayaran dia pahala. Kita sebut kita. Saya lah tu. Saya pernah pergi candak sotong, tak pandai. Orang ajak pergi, moga seronok kan, pergi candak sotong. Sampai tengah laut, tali tu candak tu tersimpul. Tali tu kita pun ambil, tengah-tengah nak betulkan tali tu. Kita ni jenis kalau naik kereta tak boleh baca buku, pening. Ya, jadi kapal tu duduk tengah duduk begitu dekat tu, betul-betul tengok mata kita fokus dekat dia. Akhir sekali pening muntah mabuk laut. Sampai pagi. Sutong pun tak dapat, apa pun tak dapat. Sampai kat jeti, pergi pasar, balik, malu balik tangan kosong. Ada orang passion dia. Sehingga hati ni, bekas.
dia tidak akan kosong daripada cinta. Seandainya seorang itu tidak memenuhkan hatinya dengan cinta kepada Allah, dia tetap akan mencintai sesuatu. Jadi jawapan Syekh tadi, kalau kamu nak rawat dirimu daripada penyakit asyik kepada sesuatu, maka penuhkanlah dia dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi doalah kepada Allah, ya Allah, penuhkan hatimu, penuhkan hatiku dengan rasa cinta kepadamu, dan rasa cinta kepada orang yang mencintaimu, dan rasa cinta kepada amalan-amalan yang mendekatkan aku kepadamu. Biar kita ada rasa passion tu. Cinta kepada Allah, cinta kepada orang yang mencintai Allah. Maknanya, circle kita tu bila kita jumpa, mendatangkan rasa cinta kepada Allah. Tengok dia, ingat kepada Allah. Sembang dengan dia, ingat kepada Allah. Bermusafir dengan dia, jadi kita ingat kepada Allah. Dan yang ketiga, minta rasa cinta kepada amalan-amalan yang mendekatkan kita kepada Allah. Minat baca Quran, minat menghadiri majlis ilmu, kita minat salat, minat zikir, kita minat bersedekah, kita minat tolong orang susah, kita minat bantu anak yatim, kita minat jamu orang makan, bagi infak, minat menghadiri majlis ilmu di masjid, minat passion dia untuk menziarahi tetamu, menziarahi kaum kerabat, menghubungkan silaturrahim. Biar passion yang ada pada dia tu mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada yang boleh memenuhkan hati yang lebih baik dengan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat itu barulah kita akan rasa kenikmatan yang sebenar. Dan kita tidak akan rasa terikat dengan perkara-perkara yang sia-sia. Pasal apa? Kita akan tanya, benda ni ada kaitan tak dengan tiga perkara tadi? Dengan kecintaan Allah, dengan orang-orang yang Allah cinta, atau dengan amalan-amalan yang Allah redha. Kalau kita buat termasuk dalam perkara tersebut, siru ala barakatillah, teruskan. Tapi kalau di hujung akhirnya tidak menemukan kita dengan cinta Allah, maka kita kena tawakuf, makna kita kena stop situ, kita kembali semula dan cari passion atau kecenderungan, minat, cinta yang menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab tu saya katakan di awal tadi, biarlah hati kita ni keutamaan dia adalah Allah, dan kenikmatan yang kita rindui adalah syurga Allah Subhanahu wa taala. Baru nak baca buku. Baik. Kita sambung perbahasan kita bab dosa-dosa besar. Kita masih lagi berada pada bab dosa besar yang kedua, iaitulah dosa membunuh. Pada muka surat yang ke-10 ni, pada hadis yang ketiga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuqda bainan nas fid dima. Yang paling pertama diputuskan dalam pengadilan Allah pada perkara antara manusia adalah masalah darah. Adalah masalah darah. Darah apa ni? Darah kalau seandainya dia menumpahkan darah manusia, iaitu membunuh. Dan membunuh ni dosa besarlah. Perkara pertama yang akan dihitung di akhirat nanti ialah antara dia dengan manusia, soal pembunuh. Mula-mula dia akan ditanya tentang, kita tahu, mula-mula dia akan ditanya tentang dia dengan Allah. Manusia ni pertama-tama dia akan ditanya di akhirat nanti ialah tentang hubungan dengan Allah. Itu secara umum lah, kita semua maklum, sebab dia akan ditanya tentang agamanya, tentang Tuhannya, tentang Nabinya. Bahkan kita tahu dari sudut amalan-amalan yang akan dihitung mula-mula adalah apa dia? Salat. Dalam hadis Nabi sebut, setelah selesai dia dengan Allah, maka Allah Ta'ala akan hitung dia dengan manusia pula, dengan makhluk. Maka apabila dia selesai urusan dia dengan Allah, amalan dia begini, habis dengan Allah, dia akan dihitung tentang dia dengan makhluk. Saat dihitung dengan makhluk, dia akan ditanya pertama sekali ialah, ada manusia yang mati disebabkan dia?
ad-dima. Ada tak manusia mati disebabkan dia? Sama ada membunuh secara langsung atau membunuh dengan syubhat, Tak sengaja. membunuh dengan tak sengaja. Perkara pertama yang akan dihitung dalam kurungan dalam pengadilan sesama makhluk. Bukan pengadilan dengan Allah. Pengadilan dengan Allah, salat. Settle salat, insya-Allah yang lain ikut. Tak settle salat, yang lain tak ikut. Yang lain tidak akan settle. Pasal apa? Salat adalah yang paling utama antara manusia dengan Allah. Okey? Dan lebih utama daripada itu ialah syahadah la ilaha illallah. Kalau dia ahli syahadah, ahli tauhid, dia akan dihitung dan ditimbang. Tapi kalau dia tidak ada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah atau la ilaha illallah yang kita kata, sebab rasul-rasul lain syahadah yang kedua tu dah berbeza dah. Kita la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pengikut Nabi Musa, la ilaha illallah Musa Rasulullah. Pengikut Nabi Isa, la ilaha illallah Isa Rasulullah. Pengikut Nabi Nuh, pengikut Nabi Hud, Nabi Saleh, semua nabi-nabi lain pengikut dia beriman dengan nabi dia sebagai jalan bahawa menyembah Tuhan yang satu. La ilaha illallah adalah deklarasi kita kepada Allah bahawa kita hamba dia. Muhammadur Rasulullah adalah deklarasi kita bahawa kita nak kembali kepada Allah melalui jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu makna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. So bila hari akhirat Allah Taala akan tanya, man rabbuka, ni istilah la ilaha illallah. Dalam kubur pun tanya, man rabbuka, siapa Tuhan kamu? Maka orang yang kata la ilaha illallah barulah dia boleh jawab. Bila ditanya tentang siapa nabimu, wa man nabiyuka, orang yang ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam baru boleh jawab, Muhammad nabiku. Kalau dia ni sekadar menyebut di lisan, di mulut, tapi kehidupan dia tidak kembali kepada Allah dan kehidupan dia tidak mengikut petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia tidak akan dapat jawab soalan tu. Man rabbuka? Aku tidak tahu. Siapa nabimu? Aku tak tahu. Dulu sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sebagai contoh siapa? Golongan munafik. Munafik hidup sebut tak la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah? Sebut. Abdullah bin Ubay bin Salul, bapa munafik Madinah tu, dia semayang belakang Nabi. Semayang dia belakang Nabi. Makna la ilaha illallah pun sebut, Muhammad Rasulullah pun sebut, semayang 5 waktu pun semayang. Bahkan dia berimam dengan Nabi, salat di masjid Nabi, yang gandaan dia 1000 kali salat setiap kali salat. 1000 kali ganda salat setiap kali salat. Siapa dia ni? Abdullah bin Ubay bin Salul. Tapi bila dia masuk, dia mati dalam kemunafikan, tidak ada yang boleh menyelamatkan dia. Tidak la ilaha illallah, tidak Muhammadur Rasulullah, kerana selama dia sebut waktu hidup dia, dia tidak ikhlas dalam menyebutnya. Jadi kalau orang mengucap la ilaha illallah tidak ikhlas, tidak cukup syarat dia tidak akan valid di sisi Allah, tidak akan dihitung, tidak akan bernilai di sisi Allah. Ada 7 syarat la ilaha illallah. Tahu dah? Wa syurutun sab'atun qad quyyidat wa fi nususil wahyi haqqan waradat. Fa innahu lam yantafi' qailuha bin nutqi illa haitsu yastakmiluha. Disebut dalam syair, dihimpunkan 7 syarat yang terkumpul berdasarkan wahyu, nas-nas wahyu yang datang. 7 syarat yang terkumpul berdasarkan nas atau teks wahyu yang datang. Sesungguhnya, baik yang kedua, sesungguhnya tiada yang mengucap, tiada yang mendapat manfaat dari mengucapnya dengan kata-kata kecuali memenuhi syaratnya. Saya nak terjemah syair juga tu je jadi payah tu. Tapi kalau kita terjemah yang tidak syair,
ada 7 syarat la ilaha illallah yang datang dari Quran dan hadis, yang mana orang yang mengucapkan la ilaha illallah tidak akan dapat manfaat darinya sehinggalah dia mencukupkan 7 syaratnya. Faham? Apa 7 syarat itu? Al-ilmu wal-yaqinu wal-qabulu wal-inqiyadu fadri ma aqulu. Syair dulu. Al-ilmu wal-yaqinu wal-qabul wal-inqiyadu fadri ma aqulu was-sidqu wal-ikhlasu wal-muhabbah waffaqakallahu lima ahabbah. Ilmu nombor 1. Nombor 2, yakin. Nombor 3, terima. Terima, qabul, terima. Inqiyad, patuh. Patuh. Inqiyad. Inqiyad, bahasa qaf, Q I N Q I Y A D. Inqiyad, patuh. Benar, jujur. Jujur. Yang keenam, ikhlas. Yang ketujuh, cinta. Semua 7 ni duduk mana? Duduk kepada la ilaha illallah, maknanya kembali kepada Allah. Ilmu tentang Allah, yakin dengan Allah, terima apa sahaja yang Allah wahyukan, patuh kepada apa sahaja Allah perintahkan, benar atau jujur dalam ucapan kita dengan Allah, ikhlas dalam apa jua amalan yang kita buat kepada Allah, dan yang ketujuh, mencintai Allah lebih dari segala-gala yang wujud. Lebih daripada ibu bapa, lebih daripada Rasul, bahkan lebih daripada dunia dan seisinya. 7 syarat la ilaha illallah. Tahu dah? Dah. Ulang balik. Ilmu, yakin, terima, patuh, jujur atau benar, ikhlas, mencintai Allah. Semua tu kaitannya dengan Allah. Orang yang kata la ilaha illallah tak cukup 7 syarat ni, syahadah dia tidak valid. Contohnya, ilmu. Dia mengucap la ilaha illallah macam nasyid raihan, macam keluar mula-mula raihan, ingat tak? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad pesuruh Allah. Gini nasyid mana? Sampai depan Queen Elizabeth di UK tu. Saya ingat waktu dia dapat double platinum dulu. Kita peminat raihan juga zaman dulu. Kalau agama minatlah nasyid-nasyid kan. Lain kita tak minat lah. Setakat lagu Isabella tu sebab zaman dulu terlalu viral, tahulah juga sikit-sikit. Tapi waktu raihan dulu naik, memang dia dijemput sampai performance dia dekat UK depan Queen. Maka sampai orang sini pun, orang Cina-Cina pun dok main assalamualaikum, dok main la asyhadu alla. Dia tahu lagu tu tapi dia tak kenal Allah. Ada manfaat? Ada. Nah, syarat nombor 2 apa dia? Yakin. Orang yang kenal saja Allah tapi masih hatinya ragu-ragu tentang Allah, ada tak iman untuk dia? Tak ada. Dia tahu tapi tak yakin. Sepertilah golongan munafik, gitu juga. Ataupun dia yang Abu Talib, dia tahu Nabi Muhammad tu benar, tapi pengetahuan yang ada pada dia tak sampai ke dalam keyakinannya. Sebab tu yakin dengan tahu benda yang berbeza. Tahu ni duduk sini, akal, kefahaman. Yakin ni duduk di hati. Keyakinan lebih mendalam dari pengetahuan. Seorang yang tahu sesuatu belum tentu yakin dengan sesuatu. Tapi orang yang meyakini sesuatu, pengetahuan itu berada dalam seluruh urat darah dia, mengalir dalam tubuh dia, sehingga dia rela mati kerana Allah.
Sumayyah, mak kepada Ammar bin Yasir, mati dibunuh. Bilal bin Rabah duduk di tengah padang pasir dengan batu besar di atas dada dia. Dia tidak keluar daripada agama Allah. Malaikatnya dia kata ahadun ahad, ahadun ahad. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah diminta untuk menghentikan urusan dakwah ni. Janganlah dakwah kepada orang meninggalkan sembahan berhala. Biarlah kita di atas agama nenek moyang kita. Jangan ganggu orang. Jangan hilangkan keharmonian ahli Mekah. Jangan putuskan hubungan kekeluargaan kita. Jangan kita ajak orang meninggalkan Tuhan-Tuhan yang selama ni kita sembah. Nabi Muhammad kata apa? Seandainya matahari diletakkan di tanganku dan bulan diletakkan di belah tangan kiriku, aku tidak akan berhenti daripada mengajak manusia mempertuhankan Tuhan yang satu. Sebab apa? Sebab keyakinan terhadap Allah tu berada dalam urat darah mereka. Yakin ni dia sampai bukan sekadar di hati, di jantung hati. Maksud apa? Dia mengalir keyakinan itu dalam setiap inci tubuh kita. Anggota kita, kita buat sesuatu kerana Allah. Hati kita mencintai sesuatu kerana Allah. Lisan kita menyebut sesuatu kerana Allah. Itulah namanya keyakinan. Lepas tu bila kita yakin sesuatu, angau tadi lah. Mabuk lah mabuk. Mabuk tapi orang yang keyakinan dia dengan Allah, bila mencintai Allah tahap tinggi, kita tak panggil tak jadi gila, dah. Tapi dia jadi orang yang sangat-sangat merindui Allah. Orang-orang yang sangat-sangat, orang yang merindui Allah dipanggil apa? Orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa kepada Allah. Itulah para perindu Allah. Dia bukan sekadar rindu dalam hati. Kalau rindu dalam hati saja. Tapi kalau takwa tu dia dah mengalir sampai ke tahap seluruh anggota tubuh dia mengabdikan diri kepada Allah. Lisan dia takut kepada Allah. Tangan dia takut kepada Allah. Kaki dia takut kepada Allah. Mata dia takut kepada Allah. Ni orang yang level dia orang bertakwa. Dalam bahasa lain dipanggil orang yang ihsan. Sebab Nabi SAW bila sebut Islam, iman, ihsan. Ihsan ni bila? Apabila kamu buat ibadat seolah-olah kamu nampak Allah depan kamu. Seolah-olah tu bukan dalam bayangan rupa, tidak. Tapi dalam sifat dia takut kepada Allah seperti mana dia takut kepada orang yang ada depan dia. Itu makna orang bertakwa. Yakin duduk nombor 2 tu. Nombor 3 apa dia? Terima. Terima ni maksud apa? Terima apa saja yang Allah wahyukan. Quran bagi tahu kita terima. Nabi bagi tahu kita terima. Dan menerima syariat dia. Allah Ta'ala kata salat 5 waktu wajib. Ya wajib. Hukum faraid wajib. Ya wajib. Dia tak ada kata betul lah tapi pada saya kan hukum faraid tu macam tak adil lah pula. Makna kalau dia sampai ke tahap macam tu, dia tidak menerima. Okey. Yang keempat apa dia? Patuh. Terima saja tak cukup. Saya terima memanglah solat tu wajib tapi tak nak lah. Okay. Dia tahu solat tu wajib tapi dia tidak menerima dan tidak patuh kepada perintah tersebut. Maka itu juga tidak cukup syarat. Tidak patuh di sini bukan kerana bermalas-malasan saja dah. Tidak patuh dalam sudut ingkar. Ingkar. Bukan sekadar memang Tuhan suruh tapi aku tak nak. Aku mengingkarinya. Aku tak nak. Biarlah tu kata apa pun, aku tak nak solat. Oh ni mana orangnya ingkar. Dia tidak patuh. Akhirnya orang ni boleh batal syahadah dia kalau dia mengingkari dalam sifat begitu. Kalau sepanjangan mengingkari boleh jadi kafir. Ya. Kafir. Boleh terkeluar daripada Islam. Orang yang mengingkari kefarduan salat. Maknanya dia tak solat. Tak salat. Tak puasa. Tak salat, tak puasa. Tak cukup. Tak cakup satu cukup dah. Kalau dia mengingkari satu ayat dari ayat-ayat Allah. Contoh, ingkar kepada satu ayat. Tak usah kata salat ni besar dah. Puasa ni besar dah. Itu rukun. Kalau dia mengingkari satu ayat dari ayat-ayat Allah. Macam was-was pada hari kiamat semacam tu. Iya betul. Kalau dia bersuas pada hari kiamat, cukup dengan satu tu,
Rukun ni dia tak semesti komplit semua ingkar baru jatuh. Tak. Rukun ni satu daripada pillar tu kita tolak, the whole pillars down. Iya. Satu je. Contohlah, kalau saya sebut beriman dengan Rasul. Beriman dengan Rasul. Kalau orang tu beriman dengan sebahagian Rasul tapi mengingkari satu seorang aja Rasul. Dalam Quran sebut kazzabat qaumu nuhinil mursalin. Kaum Nuh mengingkari para rasul. Kazzabat thamudul mursalin. Kaum Thamud mengingkari semua rasul. Padahal kaum Thamud dia lawan rasul satu je. Siapa rasul dia? Nabi Saleh. Kaum Thamud ingkar pada Nabi Saleh, tapi Tuhan kata dia mengingkari semua nabi-nabi. Which is maksudnya apa? Siapa yang mengingkari seorang rasul, maka dia seumpama mengingkari semua rasul. Orang Yahudi beriman dengan nabi-nabi. Nabi-nabi Bani Israel dia beriman. Abraham, Jacob, Joseph, apa lagi? Isa, Isaac. Isaac tu Ishak kan? Nabi Isa, Jesus. Dan Nabi Yahudi masa tu belum lagi Nabi Isa ni. Dia Nabi Musa dan ke atas. Moses dan ke atas. Orang Yahudi. Bila datang Nabi Isa, dia tak nak acknowledge Nabi Isa. Lalu dia tetap dengan kitab Taurat dia. Jew, yes. Datang pula Kristian. Dia beriman the whole story, Old Testament, New Testament, dia beriman. Semua sekali, termasuk Nabi Isa dan nabi-nabi yang lain di antara Nabi Musa dengan Nabi Isa dengan Nabi Musa dan nabi-nabi Bani Israel sampailah kepada Nabi Yaqub alaihi salam. Tapi dia tak beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita orang Islam, kita bukan beriman dengan Nabi Muhammad saja. Kita beriman dengan semua. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa rusulihi wa kutubihi. La nufarriqu baina ahadin min rusulihi. Maksud la nufarriqu baina ahadin min rusulihi. Kami tidak membeza-bezakan seorang pun dari seluruh rasul-rasul. Maknanya kita beriman dengan Nabi Muhammad dan kita beriman dengan Nabi Isa, Musa, Nabi, semua Nabi-Nabi. Sama ada yang Allah Ta'ala sebut nama mereka dan apa yang Allah Ta'ala, siapa yang Allah Ta'ala tak sebut nama mereka, semua kita beriman. Beriman dengan detail pada pada siapa yang kita tahu nama dia dan beriman dengan umum pada nabi-nabi yang kita tidak tahu namanya. Sebab nabi-nabi dan rasul bukan 25 je. Tak? Ada nabi, ada rasul yang kita tahu nama dia. Ada rasul yang kita tak tahu nama dia. Dan ada nabi-nabi yang lagi banyak yang kita tak tahu nama dia. Ratusan ribu nabi-nabi. Rasul 25 ni hak kita tahu nama dia je. Allah Ta'ala sebut dalam surah An-Nisa, wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qablu wa rusulan lam naqsushum 'alaik. Ada rasul kami cerita, ada rasul kami tak cerita. Tapi kita sebagai orang beriman, semua nabi-nabi dan rasul-rasul utusan Allah, kita beriman bahawa Allah mengutuskan nabi-nabi dan rasul-rasul. Yang kita tahu nama dia, kita beriman dengannya secara detail. Yang kita tak tahu nama dia, kita beriman dengannya secara mutlak, secara umum. Dan kita dengan Nabi Muhammad lebih daripada yang lain kerana kita beriman dia Rasul dan kita mengikuti syariatnya menuju Allah. Adapun Nabi-Nabi lain, syariat mereka sudah mansukh, sudah terpadam, sudah terbatal. Dengan penurunan syariat terakhir yang paling sempurna, itulah syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan penurunan Al-Quran dan terutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ikut syariat siapa? Syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi dari sudut keimanan, kita beriman dengan semua rasul-rasul. Siapa yang mengingkari satu je daripada rasul, runtuh keimanan dengan seluruh rasul. Dan dengan runtuhnya keimanan dengan para rasul,
runtuh the whole pillars of iman. Siapa yang mengingkari satu je ayat Quran, maka dia telah kufur dengan Quran. Siapa telah kufur dengan Quran, dia telah runtuh pilar beriman dengan kitab-kitab. Dan siapa yang runtuh iman dia dengan pilar iman dengan kitab, the whole pillars down. Collapse. Itu masalah iman. Tauhid ni bukan cerita main-main. Sebab tu saya katakan, bila bercakap tentang keimanan, dia adalah harta kita yang paling bernilai bagi kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Soal solat, ingkar ni, malas dengan ingkar lain. Kalau malas ni kadang-kadang dia solat, kadang-kadang dia tak solat, kurang-kurang masih lagi lah. Tapi kalau dia memang tak solat langsung, orang ni telah ingkar kepada Allah. Apatah lagi kalau dia berani-beraninya dengan perkataan dia, dia kata, siapa suruh? Tuhan suruh. Ikut kalau Tuhan suruh, aku tak nak buat juga. Kalau macam tu, dia kata lagu tu, habis. Nak kata apa lagi? Dan itu bukan pada salat, pada benda-benda lain. Kalau dia menghalalkan apa yang Allah haramkan, riba dia kata boleh, arak dia kata halal, maka orang ni telah meruntuhkan keimanan. Dia tidak patuh dan tidak terima. Ni, kalau dia ni minum arak dalam keadaan dia kata, tahulah aku ni, tahu sangat benda ni salah, aku istighfar je lah kepada Allah. Tapi minum juga, istighfar lagi, minum lagi. Takut tak ada, cuma dia tidak mampu nak. Dia tertambat, tertewas dengan godaan hawa nafsu dia. Tapi keimanan dia masih lagi selamat. Okey lagi lah. Dia tewas dalam keadaan dia sedang sering berperang dengan nafsu dia. Tapi kalau sampai ke tahap duduk dalam urat jantungnya bahawa dia tidak menerima syariat Allah, maka dia terbatal urusan iman dia. Itu syarat. Kalau ada ramai orang kata asal kita mengucap je, dia lupa ucapan la ilaha illallah ada syarat dia. Okey? Yang tujuh tadi. Yang keenam apa dia? Yang kelima apa dia? Jujur. Jujur ni maknanya buat kerana Allah, betul lah. Jujur bukan orang munafik. Orang munafik ni mulut je mengucap, hati tidak. Kalau dia dalam hati tak iman pun kepada Allah, cuma dia sebut tu sebagai, macam contoh kalau orang pergi, dulu saya buat haji dengan geng-geng prasarana kan, dia orang jaga kereta api Mekah tu. Yang buat construction tu adalah syarikat China. Waktu pihak kerajaan Arab Saudi open tender tu, maka syarikat China dapat, dan Saudi letak syarat mana-mana pekerja yang datang nak buat kerja mesti pekerja Islam. So bila dapat kerja, tengok macam orang bukan Islam, tapi tengok nama kad tu pasport Islam. Rupanya mereka ni masuk Islam sebab nak pergi kerja. Jadi di pihak kerajaan, dia mana nak tahu benda-benda macam tu kan. Kita dokumentasi hantar macam tu, itulah. Tapi rupanya orang mari tu sekadar nak masuk kerja. Orang ni ikhlas ke tidak masuk Islam? Valid ke tidak Islam dia? Tidak, tak valid. Okey, jadi orang munafik lagu tu lah juga dulu. Kerana apa? Kerana nak selamat daripada serangan orang Islam, kerana nak bergabung, nak tu, maka dia masuk Islam. Jujur adalah syarat la ilaha illallah. As-sidqu, jujur. Kalau kamu beriman kepada Allah, jujurlah. Jangan rasa saya ni sebab ikut-ikut je. Jangan, jujur. Yang keenam apa dia? Ikhlas. Ikhlas dalam semua perkara. Bila kita dah beriman la ilaha illallah, maka ibadat kita pun kena buat kerana Allah. Okey, dan syahadah tu juga kerana Allah, bukan tujuan yang lain. Dan yang ke-7 terakhir apa dia? Hak ni hak kita sebut tadi, cinta kepada Allah. Cinta kepada Allah ni bukan sekadar pada nama, tak, dia mencintai semua yang ada kaitan dengan Allah secara benar. Dia cinta kepada kitab Allah, dia cinta kepada alim ulama yang mendekatkan dia kepada Allah. Dia cinta kepada ahli ibadah yang benar, yang mengajak dia, yang beramal dengan apa yang disyariatkan oleh Allah. Semua macam tu. Dia bukan sekadar mencintai dengan nama. Ada orang kadang-kadang dia kata dia ni wali Allah, tapi bila kita cek apa yang dia buat,
sangat-sangat menyimpang daripada yang Allah wahyukan. So macam mana dia nak dakwa, dia nak claim bahawa dia adalah wali Allah, sedang apa yang dia buat bertentangan dengan wahyu Allah. Macam mana orang boleh claim dia wali Allah? Itu adalah kebohongan. Ya, tapi Kalau siapa yang claim wali, bahasa kita, kalau dia claim sendiri dia wali, maka dia pembohong. kalau kita orang tu wali tu macam mana dia punya ciri-ciri? Kalau wali Allah tu. Nak dengar cerita wali ke nak dengar ayat Quran? Quran. Allah Ta'ala kata, Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Sesungguhnya wali-wali Allah ini tidak ada keraguan, tidak ada ketakutan padanya dan tidak ada pula kebimbangan pada hari akhirat nanti. Siapa mereka? Allah Ta'ala jelaskan sifat dia. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka ialah orang yang beriman dan bertakwa. Itulah wali di sisi Allah. Iman, apa yang kita dah jelaskan tadi. 6 syarat, 7 syarat iman, la ilaha illallah. Dan takwa tadi saya juga dah sebut tu. Takwa adalah rasa takut kepada Allah sehingga masuk ke dalam saluran darah mereka, duduk di jantung hati mereka, yang menatijahkan semua pergerakan dia dalam ketaatan kepada Allah. Dan bila kita kata dalam ketaatan kepada Allah, mestilah mengikut syariat yang Allah wahyukan. Ketaatan kepada Allah ni tak berlaku dengan rasa. Saya rasa Tuhan suka saya buat macam ni. Saya rasa Tuhan redha saya buat macam ni. Ataupun takkanlah Tuhan tak terima. Ayat macam tu itu bukan ayat bertakwa. Ayat bertakwa ialah kalau Allah kata macam tu, itulah yang saya buat. Sami'na wa ata'na. Ayat takwa bukan kata benda ni tak ada dalam Quran, benda ni tak ada diajar oleh Nabi, takkanlah Tuhan tak terima. Ayat takkan tu bukan ayat takwa. Ayat yang bertakwa kepada Allah, Allah kata macam ni, ya Allah, sami'na wa ata'na. Nabi ajar macam ni, ya saya ni ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu baru bertakwa. Jadi ciri bertakwa di sisi Allah ialah, ciri wali di sisi Allah ialah alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang itu beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah. Kadang-kadang orang ni dia mudah mewalikan seseorang. Siapa yang boleh endorse dia tu wali? Abu Bakar pun tak declare dia wali, sedang dia ahli syurga yang dijamin oleh Nabi. Umar tak declare dia wali, sedang dia adalah orang yang dijamin syurga oleh Nabi. Uthman menantu Nabi 2 kali, dua beradik, 2 anak Nabi jadi isterinya Uthman. Dia pula khalifah Nabi yang ketiga, dijamin syurga. Dia pun tak declare dia wali. Mari pak kita ni yang tak tahu berapa lapis jauh bawah, tidak Abu Bakar, tidak Umar, tidak Imam Malik, tidak Imam Syafi'i, tidak Imam Ahmad, tidak Imam Abu Hanifah, tidak orang-orang saleh, tidak orang yang berpegang dengan Al-Quran dan juga As-Sunnah, bahkan berpegang dengan hawa nafsu, ikut sedap rasa je, buat macam tu, buat macam ni, zikir macam tu, zikir macam ni. Tak ada alasan dan sandaran daripada hadis, tak ada alasan dan sandaran daripada Quran. Lepas buat 10,000 kali, tasbih pula berjuta punya habis nak likung, pakai tasbih dekat leher, pakai tasbih dekat tangan jadi gelang, tiba-tiba declare wali. Padahal modal dia air liur je. Baca Quran pun tak betul, semayang pun tak betul. Wali, bahaya. Tapi inilah dipanggil sebahagian pada dajjal kecil, pendusta di atas nama agama. Kita belajar agama, kita tak panggil demo ni, kita tak panggil wali, kita panggil pendusta agama. Pendusta agama ni bahasa Arab dajjal. Dajjal tu sebenarnya pendusta. Maksud dia dalam terjemah dia, dia ni pedajal, ni untuk pedajal aku ni. Maksud pedajal aku tu scam ataupun dia prank, kalau kita kata penipu, pedajal. Dalam bahasa Arab, dajjal
secara umum penipu. Tapi dalam bahasa khusus syariat ialah pendusta agama. Declare, claim sesuatu dari agama yang Allah Ta'ala tak sebut, Nabi tak ajar. Tapi dia claim this is agama. Pendusta agama lainlah daripada penunggang agama. Penunggang agama lain. Penunggang agama dia menggunakan, boleh jadi apa yang dia sebut benar, tapi tujuan dia sebut tidak benar. Dia munafik Tak. tak? Munafik dari akidah. Munafik ni terbahagi pada dua. Satu munafik ibadat dan munafik amalan dan munafik akidah. Yang munafik amalan ni kalau dia ada sifat-sifat ciri-ciri munafik yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi hati dia tetap beriman kepada Allah, dia munafik amalan. Tapi kalau dia ni hati dia tidak beriman, mulut dia beriman saja, itu munafik akidah. Yang munafik akidah inilah yang status dia akhirat nanti seperti ahli neraka, seperti orang kafir dan musyrik, bahkan dia lebih dalam daripada orang-orang musyrik. Dia paling bawah. Paling bawah. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Allah Taala kata orang munafik berada di bawah jurang yang paling dalam, di dalam neraka. Dia sama dengan kafir lah kan? Kedudukan sama, tak akan dapat keluar daripada neraka sampai bila-bila. So maknanya Allah ampunkan munafik akidah. Munafik amalan. Munafik amalan ni dia para pelaku maksiat, tapi iman dia masih ada. Tapi dia solat sebelah. Dia tak solat. Dia boleh jadi solat kadang-kadang, boleh jadi tapi sudut. Insya-Allah. Solat terus. Kalau tak solat terus, kita takutlah. Bila saya kata orang tu ahli syurga kali neraka, bukan sebenarnya saya tak ada kuasa pun nak kata. Tapi kita bimbang kerana Allah dan Rasul menyatakan begitu. Dibimbangi orang yang tak salat langsung, dia terkeluar daripada iman. Khilaf kan Ustaz? Ada yang mazhab yang memang cakap kalau tak solat tu kafir ke kufur? Ya, ada yang dia khilaf ni bukan selamanya kita boleh kata oh asal ada khilaf it's okay. Ya. Memang ada khilaf, sebahagian kata orang yang tak salat dia ni pelaku maksiat tapi bukan keluar daripada agama. Ada yang kata orang Islam yang tak salat terkeluar daripada agama, which is sebenarnya kalau saya tak salat langsung itulah kedudukan dia. Sebab apa? Dia bukan sekadar khilaf. Kita kena tanya, khilaf tu berdasarkan apa? Apa yang menyebabkan khilaf tu? Dan poin sebenarnya apa? Okey, masalah dia sebenarnya kita ni nak cari apa yang hukum di sisi Allah, bukan di sisi kita. Tak? Kalau di sisi kita, kita boleh kata je, biarlah semua orang masuk syurga. Masuk je lah. Bukan rugi pun, muka Tuhan tu kan maha kaya. Kalau semua makhluk dia masuk syurga, Tuhan tak rugi pun. Tak? Kalau kita kata, apa susah, kalau Tuhan kau Tuhan, masuk je semua orang dalam syurga, settle. Tak? Tapi Tuhan berkehendak, dia juga adalah Tuhan yang maha adil. Kalau Allah buat macam tu, tak adil lah untuk orang yang di dunia dia meninggalkan kesenangan, dia sudah bersusah payah, dia beriman kepada Allah. At the end sama je dia dengan peminum arak, dia dengan penzina sama. Di mana keadilan Allah? Allah Tuhan yang maha adil. Dan Allah yang bagi tahu siapa yang buat baik balas baik, siapa yang buat buruk dibalas buruk. Hal jazaa'ul ihsani illa al-ihsan. Kebaikan, balasan kebaikan itulah kebaikan. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithluha. Allah Taala kata wa hum la yuzlamun. Siapa yang datang dengan kebaikan, Allah balas 10 kali ganda. Siapa yang datang dengan satu kejahatan, Allah balas dengan kejahatan tersebut dalam keadaan dia tidak dizalimi. Allah yang letak parameter tu, Allah yang letak, bukan kita. So kalau kita kata Allah tu maha baik kan, semua orang masuk syurga, kita dah melanggar parameter Allah. Siapa kita untuk cakap begitu? Ada orang terlalu baik sangka dia, terlalu baik sampai dia kata Fir'aun pun nanti ahli syurga. La ilaha illallah. Fir'aun yang dilaknat oleh Allah dalam Quran, dia
takkanlah tu dia pula nak jadi baik lebih pada Tuhan. Allah dah letak dalam Quran. Memang Allah ni kalau semua orang dunia ni masuk syurga, tidak hilang kekayaan Allah sedikit pun. Tapi kita kena ingat bahawa Allah juga meletakkan keadilan sebagai sifat dia. Keadilan Allah ialah siapa yang buat baik, dibalas baik. Siapa yang buat jahat, dibalas jahat. Kalau tiba-tiba orang jahat pun nanti masuk syurga, yang tak beriman pun masuk syurga, di mana adilnya Allah dengan orang beriman? Tak. Jadi Allah Azza wa Jalla Tuhan yang maha adil. Dan dia yang letak, innahu man yushrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahun nar. Siapa yang buat syirik dengan Allah, maka dia tempat tinggal Allah haramkan dia masuk syurga. Allah yang kata. Siapa yang syirik kepada Allah, dia tidak akan masuk syurga. Allah haramkan dia masuk syurga. Dan tempat tinggal dia adalah neraka. Siapa yang kata? Allah. Dan Allah bila berkata, dia benar. Allah bukan pendusta. Kalau semua kata boleh masuk syurga, ni Allah Ta'ala kata. Siapa? Allah Ta'ala nak menipu. Maha suci Allah daripada sifat dusta. Kalau Allah Ta'ala kata dia masuk syurga, orang tak akan masuk syurga. Kalau Allah Ta'ala kata, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang yang kafir dari kalangan ahli kitab dan juga orang-orang musyrikin, mereka berada di dalam neraka buat selama-lamanya, dan mereka adalah seburuk-buruk makhluk, lebih buruk daripada binatang. Kita nak ingkar. Siapa yang kata? Allah. Kalau Allah Ta'ala kata, itulah kebenarannya. Jadi balik kepada isu tadi, sifat. Salat ni parameter yang kata siapa tak salat ahli terkeluar daripada agama ataupun dia pelaku dosa besar. So kita kena cari parameter Allah, hukum di sisi Allah. Apa yang Allah kata? Kalau dapat direct daripada Quran, alhamdulillah. Kalau tak ada direct dari Quran, tengok hadis Nabi. Nabi kata macam mana terhadap orang yang meninggalkan salat. So bila kita tengok dua-dua, pertama Allah Ta'ala sebut salat ni Allah tukar ganti dengan lafaz iman. Salat itu iman, imanlah salat. Mana bukti? Ayat Quran surah Al-Baqarah juzuk yang kedua. Cerita tentang ahli orang Islam bila masuk ke Madinah, mula-mula menghadap Baitul Maqdis, kiblatnya Yahudi. Sebab di Madinah ada Yahudi. Setelah beberapa bulan, Allah Ta'ala tukar kiblat ke Mekah. Maka geng-geng Yahudi dan munafik kata, rupa-rupanya selama ni sia-sia je semayang menghadap Aqsa. Salah kiblat. Sia-sia je. Akhir sekali pindah je. Jadi salat dulu, sia-sia. Allah Ta'ala turunkan ayat Quran. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah tidak akan mensia-siakan iman kamu. Dalam tafsir, iman di situ maksud dia salat. Allah tidak mensia-siakan salat kamu. Jadi Allah menggunakan kalimah iman sebagai ganti salat, menunjukkan salat adalah keimanan. Dalam surah At-Taubah Allah Ta'ala sebut, فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ. Cerita tentang orang munafik juga dalam surah At-Taubah. Sekiranya mereka bertaubat, mendirikan salat, menunaikan zakat, maka mereka itulah saudara seagama kamu. Makna Allah memasukkan sifat taubat, salat dan zakat sebagai syarat untuk dikira sebagai saudara seagama. Berarti salat menjadi prasyarat seorang Muslim. Dalam Quran Tuhan kata macam tu. Dalam hadis pula Nabi SAW kata jelas. Okay? Man tarakas salah faqad kafar. Siapa yang meninggalkan salat, dia telah kufur.
Dan Nabi juga sallallahu alaihi wasallam kata, al-ahdul ladzi bainana wa bainal kufri wasyirk as-salah. Faman tarakaha faqad kafar. Beza perjanjian kita dengan Allah, beza kita dengan Yahudi dan Nasrani ialah salat. Siapa meninggalkan salat, dia telah kufur, Nabi kata. Dan sahabat-sahabat dulu kata, di sisi para sahabat, ijma' di kalangan sahabat, semua sahabat bersepakat, siapa yang tidak salat, mereka bukan orang Islam. Ijma' sahabat. Di kalangan sahabat, tak ada yang kata orang tak salat ni tak kufur. Kita bawah-bawah ni, mutaakhirin ni dia membezakan. Kalau tak salat sebab malas, lain. Kalau tak salat sebab ingkar, lain. Bawah. Tapi di sisi sahabat, siapa yang tak salat, dengan satu lafaz je. Sebab Nabi tak membezakan antara malas dengan ingkar. Nabi kata, beza antara kita dengan orang kafir dan musyrik ni, Yahudi Nasrani ni, ialah salat. Al-ahdu bainana wa bainal kufri wa syirk as-salah. Beza antara kita dengan syirik dan kufur adalah salat. Siapa tinggalkan dia, dia kufur. Nabi kata straight to the point. Kufur tu kafir. Ya. Cuma dia ubah, kan ni benarnya Nabi nak sebut kufur nikmat lah, begini. Nabi kata satu. Kalau kita compare semua sekali, maka sebab tu saya kata, di sisi ulama hadis dan jumhur ulama, kebanyakan majority ulama, siapa meninggalkan salat, dia terkeluar daripada Islam. Itu parameter Allah Subhanahu Wa Taala. Saya sebut tadi ayat Quran kata, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata. Tapi dia kata kalau dia mengucap syahadah masih lagi Islam. Baik tadilah kita kata syarat 7 tadi. Syarat 7. Kalau semata-mata dengan ucapan tak cukup. 7 syarat mesti ada. Termasuk syarat adalah menerima dan patuh. Allahul musta'an, alakah ramainya orang Islam tak salat sekarang ni. Orang yang salat 5 waktu 10% ya kalau kira. 10% je. Ya, salat 5 waktu. Ada ustaz, Ya memang ada kajian dekat JAKIM ada. ustaz ada yang dia takut Fadilah Kamsah pun sering sebut. buang makeup dia lepas. Tapi ustaz, dia rajin bersedekah. Tapi dia solat dia macam, dia kata dia semayang waktu subuh dengan isyak aja. In between dia pergi kerja, dia malas nak buangkan makeup dia. Tapi dia rajin bersedekah. Itu satu. Kedua, kalau anak dia kahwin bangsa lain ke apa, dia memastikan menantu dia mesti solat. Tapi dia sendiri tak buat. Saya kata saya pelik dengan dia. Dia kata tapi dia sedekah semua dia okey, tapi dia sendiri dia kata dia semayang only subuh dengan isyak. In between dia pergi kerja, dia malas nak buang makeup. Lepas tu tak tahulah whether dia qada ke apa. Yang satu lagi ustaz, yang pasal qada solat. Ya. Boleh tak ustaz? Kita pukul berapa dah ni? Saya pun ralik lah hari ni. Tak tengok jam hari ni. 12:07 minit. La ilaha illallah, 12 dah. Patutlah nak balik dah. Pukul 12 dah ni. Kalau kira habis dah masa kita ni. Ustaz, bermakna Macam nanti mana? Ustaz boleh ulaskan Yalah, tentang nanti qada, ustaz, kita sambung lagi lah. Hari ni kita baca satu hadis je buku kita. Tapi saya ingat okey lah kot. Mudah-mudahan kita baca sambil-sambil tu bukan nak baca kitab juga. Tapi sebenarnya macam tadilah kita kata, kita nak membentuk peribadi seorang Muslim yang menepati kehendak Allah dan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita berhenti setakat tu dululah. Insya-Allah kita akan sambung pada minggu hadapan. InsyaAllah, Allah Ta'ala alam. Kalau adalah nanti kita update baliklah. Sebab minggu hadapan start cuti sekolah kan. Cuti sekolah kan. Saya biasa balik Kelantan. Cuma balik ke cuti sekolah ni mungkin dia panjang lah sikit cuti dia tu. Tapi insyaAllah lah, kalau ada rezeki kita datang lah, insyaAllah. Allah Ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.